Kaedah mengajar. Pengertian kaedah mengajar pelbagai budaya. Kaedah mengajar pelbagai budaya ialah proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih daripada satu budaya yang ditunjukkan melalui bahasa, etnik atau ciri-ciri ras. Terdapat kaedah mengajar pelbagai budaya yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di bilik darjah, iaitu pembelajaran berpusatkan murid yang membolehkan pelajar berfikir secara kreatif dengan memberikan mereka kebebasan untuk bertanya. Selain itu, pendidikan pelbagai budaya ini menjadikan masyarakat, iaitu murid yang terdiri daripada pelbagai budaya dan etnik sebagai sumber. Pelajar disatukan di bawah satu bumbung pendidikan yang berteraskan pelbagai budaya. Terdapat kaedah mengajar pelbagai budaya yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran di bilik darjah, iaitu pembelajaran berpusatkan murid yang membolehkan pelajar berfikir secara kreatif dengan memberikan mereka kebebasan untuk bertanya. Selain itu, pendidikan pelbagai budaya ini menjadikan masyarakat, iaitu murid yang terdiri daripada pelbagai budaya dan etnik sebagai sumber. Pelajar disatukan di bawah satu bumbung pendidikan yang berteraskan pelbagai budaya. Guru dapat mengintegrasikan elemen-elemen budaya yang berbeza ke dalam kaedah mengajar dengan cara memahami kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. Dengan memahami kepelbagaian budaya, guru akan dapat menerapkan unsur-unsur kepada para pelajarnya. Seterusnya, pelajar akan lebih mengenali budaya yang terdapat dalam kalangan masyarakat Malaysia dan pelajar akan lebih menghormati dan menerima budaya orang lain. Terdapat jenis-jenis pedagogi melibatkan pelbagai budaya yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bilik darjah. Jenis-jenis pedagogi melibatkan pelbagai budaya yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran bilik darjah ialah pedagogi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki pelajar menyampaikan idea dalam kumpulan kecil walaupun berbeza budaya. Persepsi dan kesedaran guru terhadap budaya pelajar dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang berdaya saing sangat penting kerana dengan memahami pelbagai budaya dalam kalangan pelajar, guru dapat menghindari diri daripada perasaan prejudis dan prasangka terhadap mereka. Selain itu, guru dapat membuat persediaan mengajar dengan baik dengan memahami budaya dan persekitaran pelajar. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran dapat disesuaikan untuk memenuhi keperluan pelajar dari latar belakang budaya yang berbeza ialah melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar atau berpusatkan murid. Hal ini kerana ia membolehkan pelajar untuk memimpin dan mengambil bahagian aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Justru galakkan kerjasama antara pelajar dari latar belakang budaya yang berbeza melalui projek kumpulan, perbincangan kelas dan aktiviti lain. Ini membantu memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepelbagaian budaya dan menggalakkan sikap saling menghormati antara pelajar. Tujuan daripada penggunaan kaedah mengajar yang mengambil kira kepelbagaian budaya dalam konteks pendidikan ialah memastikan keadilan pendidikan dan mengurangkan prasangka, stereotip dan perkauman di kalangan pelajar. Ini membina dasar yang lebih kukuh untuk hubungan yang harmoni dan inklusif dalam kalangan pelajar. Peranan kaedah mengajar pelbagai budaya dalam memupuk kesedaran dan penghargaan terhadap perspektif budaya yang berbeza dalam kalangan pelajar ialah kaedah mengajar pelbagai budaya berperanan memberi peluang kepada pelajar untuk mengenali dan memahami kepelbagaian budaya di sekeliling mereka.
Ini boleh dicapai dengan mendedahkan pelajar kepada pelbagai budaya melalui bahan pembelajaran, aktiviti luaran dan pembelajaran berpusatkan murid yang menggalakkan perbincangan dan pertukaran idea. Menurut kajian, pelajar merespon kepada penggunaan kaedah mengajar pelbagai budaya dalam mencapai maklumat pembelajaran yang ditetapkan dengan menunjukkan pelibatan yang aktif. Penerimaan pelajar terhadap kaedah pengajaran pelbagai budaya adalah memberangsangkan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan pelajar yang mendorong mereka untuk menjadi lebih terlibat dan berminat dalam proses pembelajaran. Faktor pengurusan bilik darjah yang berkesan dalam konteks pengurusan pelbagai budaya di sekolah memerlukan pendekatan yang sensitif, inklusif, dan strategik. Berikut adalah beberapa strategi untuk mencapai pengurusan bilik darjah yang berkesan dalam situasi pelbagai budaya. Langkah utama ialah bermula dari aspek susunan pelajar di dalam kelas. Aspek ini penting kerana ianya menggalakkan pemahaman dan penghargaan budaya di samping dapat membantu pelajar untuk belajar tentang tradisi, nilai dan amalan dari budaya yang berbeza. Dari aspek pelaksanaan aktiviti di sekolah pula, penerapan pelajar berasaskan tema budaya, misalnya projek penyelidikan di mana pelajar boleh diberi tugasan untuk menyelidik tentang budaya tertentu dan membuat pembentangan yang melibatkan aspek sejarah, bahasa dan adat resam dan lain-lain. Selain itu, pelaksanaan aktiviti dapat melibatkan peningkatan pemahaman dan toleransi pelajar juga dapat membantu pelajar memahami dan menghargai kepelbagaian dalam komuniti mereka sendiri dan di dunia. Antara langkah yang boleh diambil untuk menggalakkan interaksi positif antara pelajar daripada berbagai budaya ialah menggalakkan dialog dan pertukaran pandangan melalui pembincangan terbuka dengan mengadakan sesi perbincangan terbuka di mana pelajar boleh berkongsi pengalaman budaya mereka dan bertanya soalan. Seterusnya ialah strategi terbaik untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul di antara pelajar dari budaya yang berbeza ialah dengan menggalakkan kemahiran komunikasi yang berkesan, pengajaran kemahiran komunikasi dengan mendedahkan teknik komunikasi yang berkesan seperti mendengar aktif, menggunakan I statement, yaitu mengungkapkan perasaan dan keperluan tanpa menyalahkan orang lain, dan cara-cara mengutarakan pendapat dengan hormat. Kawasan pembelajaran juga menjadi lebih kolaboratif dengan penyediaan kawasan khas untuk kerja kumpulan di mana pelajar boleh bekerjasama dalam projek dan aktiviti ini. Ini menggalakkan kerja berpasukan dan interaksi sosial yang positif di samping merancang aktiviti pembelajaran yang melibatkan kerja perkumpulan di mana pelajar dari berbagai budaya dapat bekerjasama dan berkongsi idea. Faktor aktiviti sekolah juga merupakan faktor penting dalam pengurusan pelbagai budaya di sekolah. Aktiviti ini bukan sahaja memperkaya pengalaman pembelajaran pelajar, tapi ia juga membantu memupuk pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya. Berikut adalah beberapa contoh aktiviti sekolah pelbagai budaya yang menarik, antaranya ialah festival budaya dan persembahan seni dan tarian tradisional yang melibatkan pelajar dari berbagai latar belakang budaya. Melaksanakan aktiviti sekolah pelbagai budaya memerlukan perancangan yang teliti, kerjasama antara guru, pelajar, ibu bapa dan komuniti serta komitmen terhadap kepelbagaian dan inklusiviti. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil oleh pihak sekolah untuk melaksanakan aktiviti pelbagai budaya. Antaranya ialah penubuhan jawatan kuasa pelbagai budaya dengan membentuk jawatan kuasa yang berperanan merancang dan menguruskan aktiviti pelbagai budaya dan melantik seorang penyelaras pelbagai budaya untuk memastikan aktiviti ini disusun dengan baik dan dijalankan dengan lancar. Pelaksanaan aktiviti sekolah pelbagai budaya mempunyai beberapa tujuan yang penting untuk mencapai perkembangan menyeluruh pelajar dan membina masyarakat sekolah yang harmoni dan inklusif. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh pihak sekolah ialah meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap kepelbagaian budaya. Misalnya, ia sudah pasti dapat membantu pelajar mengenal dan memahami berbagai budaya, adat resam dan tradisi yang wujud di sekitar mereka. Selain itu, pihak sekolah sedikit sebanyak dapat menggalakkan pelajar untuk menghargai dan merayakan perbezaan budaya dan mengakui bahawa kepelbagaian adalah aset yang memperkayakan masyarakat.
Bagi mengukuhkan dan memperkuatkan lagi perpaduan pelajar, pihak pentadbir telah menerapkan budaya pematuhan peraturan sekolah. Para pelajar mesti patuh pada peraturan sekolah atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah kerana ia merupakan teras dan dasar yang paling penting. Hal ini kerana pelajar yang datang daripada pelbagai budaya apabila diletakkan bersama akan tertakluk kepada peraturan sekolah. Ini kerana para pelajar harus mengikut di mana kita merentasi budaya mereka supaya mereka membudayakan budaya di peringkat sekolah yang menjadi aspirasi dan misi visi sekolah. Pihak sekolah menginginkan pelajar yang berada di bawah satu bumbung merasa cinta dan sayang pada sekolah tempat mereka belajar. Oleh itu, peraturan itu amat penting iaitu dari segi aspek pemakaian, pergaulan, corak pembelajaran, matlamat, strategi dan sebagainya. Jika kita lihat, di sekolah terdapat 2 unit penting iaitu unit core curriculum dan juga unit hand yang berfungsi membudayakan kepelbagaian budaya supaya mengikut acuan budaya sekolah. Unit hand bertanggungjawab untuk memastikan para pelajar mengikut dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dari segi pemakaian pelajar itu sendiri, pelajar Islam harus berpakaian menutup aurat, manakala pelajar bukan Islam perlu memakai pakaian yang tidak menjolok mata atau sopan. Oleh sebab itu, sekiranya para pelajar bertindak melanggar peraturan sekolah, tindakan tegas akan dikenakan kepada pelajar tersebut supaya perkara yang berkaitan dengan budaya luar di peringkat sekolah dapat dibantras. Selain itu, unit kaunseling juga merupakan backup di mana para pelajar yang mengalami masalah dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain akan dirujuk kepada pihak kaunseling untuk mengenal pasti punca dan sebab lalu mencari alternatif bagi menyelesaikan permasalahan ini. Namun begitu, sekiranya perlu, pihak sekolah akan memanggil ibu bapa untuk berunding dan berbincang mengenai permasalahan tersebut secara dua hala. Jika bercakap pasal berjaya atau tidak, saya dapat katakan bahawa 90% pihak sekolah berjaya menerapkan budaya ini dalam kalangan para pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana melihat rekod kesalahan tingkah laku para pelajar semakin berkurangan di sekolah ini. Namun begitu, masih ada sebilangan pelajar yang tidak mengamalkan budaya ini. Tetapi itu perkara biasa dalam melaksanakan atau menerapkan apa-apa budaya kerana dalam standar pisang tidak semuanya elok. Oleh itu, ia menjadi tugas pihak sekolah membentuk dan mendidik kepribadian para pelajar kerana ibu bapa telah mengamanahkan kami untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka.